Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera ya. Untuk kuliah kursus BML 3012 Sejarah Bahasa Melayu di bawah tajuk Perancangan Bahasa ya. Perancangan bahasa, di bawah perancangan bahasa kita mesti memberi pengertian ya bahasa, iaitu dari segi konsep perancangan bahasa, kemudian status bahasa, korpus bahasa, logistik bahasa. Bahasa yang kita maksudkan di sini ialah bahasa Melayu lah. Jadi di bawah perancangan bahasa ni ada tiga domain, ada tiga komponen utama, iaitu status bahasa, korpus bahasa dan logistik ya. Baik. Di bawah perancangan bahasa, pembinaan dan pengembangan bahasa tu dilihat dari segi perancangan status, perancangan korpus dan perancangan logistik ya. Tiga komponen utama di bawah perancangan bahasa. Baik. Apakah langkah-langkah di bawah perancangan bahasa ni? Mestilah ada dasarnya, dasar bahasa ya. Dasar bahasa. Apabila dah ada dasar bahasa, selection ya, pemilihan bahasa. Yang kedua, penerimaan, acceptance ya. Kemudian pengekudan bahasa ya. Yang ketiga, yang keempat ya, pembinaan kosakata. Kemudian berikutnya perluasan ya, atau elaboration ya. Okey. Istilah-istilah perancangan bahasa ni banyak ya. Antaranya ialah language planning ya, language engineering, glottopolitics ya, language development, language treatment, language management, language cultivation ya. Okey. Apakah yang dikatakan perancangan bahasa? Perancangan bahasa, dalam perkembangan perancangan bahasa terdapat banyak ungkapan ya, atau istilah yang merujuk kepada usaha untuk merancang pembinaan dan pengembangan bahasa. Okey. Jadi perancangan bahasa perlu ada usaha. Ada plan ya, pembinaan dan pengembangan bahasa. Jadi perancangan bahasa, atau yang istilah lain dikenal sebagai language engineering atau kejuruteraan bahasa ya. Di bawah kejuruteraan bahasa ni, mengikut pendapat BNOS ya, BNOS mengkategorikan language engineering ni atau kejuruteraan bahasa ni sebagai sebahagian daripada language planning ya. Jadi itu pendapat Richard BNOS pada 1984. Jadi language engineering ni sama popular atau tersohor dengan istilah language planning dari segi penggunaannya di dunia lah. Maksudnya di situ kejuruteraan bahasa ni sama popular dengan perancangan bahasa, atau language engineering tu great ya, popular lah dengan istilah language planning. Namun penggunaan language planning ni lebih relevan lah, ataupun lebih utama berbandingkan kejuruteraan bahasa, khususnya di Malaysia dan Asia Tenggara ya. Asia Tenggara ni termasuklah Indonesia, Brunei ya. Kemudian negara-negara yang menggunakan bahasa kebangsaan masing-masing lah, seperti Filipina ya, Thailand,
Vietnam dan Singapura. Okey. Banyak pendapat daripada tokoh tentang perancangan bahasa ni. Contohnya Asma Haji Omar membicarakan tentang bahasa ni dari dua bahagian utama lah, iaitu perancangan taraf bahasa dan perancangan korpus bahasa Jadi kalau perancangan korpus bahasa tu perincian pada sistem penulisan, sistem ejaan, sistem ayat, peristilahan saintifik memang ada dalam bahasa Melayu. Seterusnya pendapat Takdir Alis Jahbana yang berpendapat perancangan bahasa ni sebagai satu pemodenan bahasa. Dalam bukunya yang bertajuk Language Planning for Modernization yang diterbitkan pada 1976. Jadi kemudian Ina Hugen pada 1966 lagi 1966 membahagikan perkembangan bahasa ni, perkembangan perancangan bahasa ni pada kriteria-kriteria seperti pemilihan ataupun selection pengekudan codification perluasan elaboration dan pelaksanaan complementation Baik. Kemudian tokoh-tokoh lain seperti Robin dan Janet 1971 dan 74 berpendapat perancangan bahasa ni usaha-usaha yang teratur tersusun mengikut perubahan semasa lah. Jadi perkara yang perlu diteliti dan dipertimbangkan tentang kod bahasa, aturan pertuturan ataupun kod dan pertuturan itu sendiri. Baik. Mengikut Kamus Linguistik terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka ataupun DBP pada tahun 1997 berpendapat perancangan bahasa ni berarti mewujudkan, mentakrifkan bukan berpendapat Kamus Linguistik mentakrifkan perancangan bahasa usaha atau tindakan atau dua-dua usaha dan tindakan mewujudkan bahasa kebangsaan. David Crystal pula pendapat David Crystal perancangan bahasa ni menyelesaikan masalah komunikasi masalah komunikasi, kemudian kajian bahasa dan dialek kemudian mengikut David Crystal juga perancangan bahasa ni membina suatu dasar bahasa membina suatu dasar bahasa. Okey. Apa pula dari segi logistik perancangan bahasa Logistik perancangan bahasa ni iaitu dari segi tenaga pakar dan ahli bahasa lah program perancangan bahasa, institusi penaung dan pelaksana dan kewangan. Di bawah logistik ni kewangan penting lah kalau tak ada kewangan macam mana nak giatkan perkembangan dan pembinaan bahasa Baik. Apa pula kriteria tenaga pakar dan ahli bahasa dalam bawah perancangan bahasa ni? Tenaga pakar dan ahli bahasa dimaksudkan ialah pakar bidang, pakar bidang, ahli bahasa, juru program komputer, pakar undang-undang dan pengurusan, aktivis bahasa itu sendiri. Apakah dikatakan pakar bidang? Pakar bidang ni pakar pelbagai bidang lah membina dan menggunakan istilah perubatan, istilah hidrogeologi, bioteknologi. Pakar bidang linguistik pun banyak sub bidangnya. Yang makronya linguistik sub bidang pada linguistik itu seperti sosiolinguistik, psikolinguistik, neurolinguistik, linguistik histori dan sebagainya. Kalau disebutkan tentang linguistik mikro pula, linguistik mikro ni sub bidang linguistik mikro ni
seperti morfologi, sintaksis, ya, dan fonologi. Fonologi. Manakala dari segi semantik, semantik tu bidang bidang linguistik juga, ya. Itu kajian makna. Kalau etimologi, etimologi itu pun bidang linguistik yang bermaksud mengkaji asal usul kata, ya. Okey. Sementara ahli bahasa pula, ahli bahasa ni umpamanya anda yang ambil bidang pengajian bahasa Melayu sebagai persediaan dan mempunyai kelayakan iktisad nanti dalam bidang bahasa, ya. Anda akan mengajar bahasa, ya, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa Arab, ya. Tapi anda ni khusus pada bahasa Melayu lah, sebagai guru, sebagai penasihat dan membimbing, ya, membimbing pelajar, murid, peminat dan mereka yang minat dalam kajian bahasa. Okey. Apa pula juru program komputer? Juru program komputer ni adalah menyediakan pengisian atau alat, ya, teknologi maklumat, khususnya kaitan dalam teknologi komputer, ya, teknologi maya, ya, seperti Telegram, Instagram, ya, dan sebagainya lah, ya. Contoh juru program komputer ni menyediakan pengisian kamus, ya, kamus Dewan Bahasa dan Pustaka yang biasanya kita menggunakan buku secara manual, tapi apabila adanya teknologi maklumat, boleh kamus manual tadi dipindahkan secara pengisian dalam komputer ataupun boleh diakses melalui digital, ya. Okey. Peranan pakar undang-undang dan pengurusan di bawah tenaga pakar ni ialah merancang perancangan bahasa, ya, dari segi perlembagaan, akta, anemen, ya, perlembagaan persekutuan perkara pasal 1 atau perkara 1152. Kemudian akta bahasa anemen ni peringkat negeri lah, ya, peringkat negeri di seperti kerajaan tempatan, ya. Bagaimanakah kerajaan tempatan meluluskan satu penamaan taman perumahan, taman rekreasi, ya, penamaan jalan, ya, penamaan premis perniagaan atau premis kediaman dan sebagainya. Itu di bawah enakmen kerajaan tempatan atau peringkat negeri lah. Kemudian eksibih bahasa dan penyidik bahasa. Eksibih bahasa ni lazimnya mereka mewujudkan pertubuhan-pertubuhan bahasa, ya, persatuan-persatuan bahasa, ya, ataupun badan-badan bukan kerajaan, bertujuan untuk mengukuhkan lagi status bahasa sesuatu negara, khususnya kalau di Malaysia ni bahasa Melayu lah, ya. Manakala penyidik ni pula menghasilkan kajian-kajian tentang bahasa, ya, dan kebahasaan. Apakah bahasa dan kebahasaan tu? Bahasa tu ialah sistem lah, sistem bunyi, sistem simbol, ya, sistem pembentukan kata, sistem arbitrari, ya, sifatnya sejagat, ya, atau universal, ya. Manakala status peranan pendidik dari segi status program atau perancangan bahasa, sama ada peringkat persekutuan di bawah DBP atau peringkat kementerian, peringkat jabatan dan peringkat universiti, ya. Ada pula jabatan fakulti bahasa, ya, jabatan bahasa, ya, di setiap kebanyakan universiti awam lah, ya. Okey. Program perancangan bahasa, ya, program perancangan bahasa. Program perancangan bahasa ni selaras dengan status atau kedudukan bahasa kebangsaan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Kemudian, apakah strategi dan langkah-langkah di bawah program perancangan bahasa ni?
strategi dan langkah seperti penyusunan kertas persidangan, penyusunan penerbitan rang undang-undang, ya, prosesnya mula dari draft, ya, yang dibawa oleh menteri, ya, kemudian dibentangkan ke parlimen, apabila diluluskan sama ada dengan sebulat suara atau dengan pindaan, dinamakan akta. Okey. Apakah lagi program perancangan bahasa ni? Program gubal istilah. Program gubal istilah. Program gubal istilah ni kita kena pasti dulu bidang. Bidang apa? Kalau bidang bahasa, sumbernya dari bahasa serumpun, ya, bahasa suku kaum, ya. Bahasa serumpun ni, rumpun Melayu ni dikenal sebagai rumpun Austronesia, ya. Adakah rumpun kosakata dari rumpun bahasa Asia, ya, dan satu lagi Cina Tibet. Itu berkait dengan rumpun, ya, rumpun bahasa Melayu. Saya ulang, ya, rumpun bahasa Melayu. Rumpun bahasa Melayu ni ada silsilahnya, iaitu rumpun Asia, rumpun Austronesia, rumpun Cina Tibet. Jadi Malaysia ni termasuk rumpun Austronesia lah, Austronesia, yang wujudnya kalau mengikut tempohnya 2500 hingga 5000 tahun dahulu. Yang atas pada rumpun tu tahap tinggi atas pada rumpun tu ialah filem lah. Filem tu tempoh dia dalam 5000 tahun ke atas, ya. Okey. Kemudian program gubal istilah ni pelbagai bidang lah. Tadi saya sebut contoh bidang bahasa Melayu, ya. Kadang bidang lain seperti bidang komputer yang terbaru ni kan, bidang sains teknologi, ya, bidang perubatan, ya, dan sebagainya. Baik. Contoh bahasa, program gubal istilah ni, contoh bahasa sumber Inggeris, contohnya seperti hidrologi, hidrolik, ya, COVID-19 ni, itu istilah dari bahasa sumber Inggeris lah, ya. Okey. Baik. Kita lihat pula dari segi program perancangan bahasa. Program perancangan bahasa ni melalui Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu. Ya. Perkara yang besar di bawah Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu ni, ada kongres tu ada banyak. Kongres 1, Kongres 2, Kongres 3 hinggalah Kongres 8, ya. Apakah pentingnya Kongres 3 ni? Di bawah Kongres 3 ni, resolusi dan pelaksanaannya DBP, ya. Resolusinya mewujudkan Dewan Bahasa Pustaka yang bertanggungjawab terhadap pembinaan dan pengembangan bahasa Melayu. Jadi solusinya dan pelaksanaannya wujudlah DBP yang bertanggungjawab secara langsunglah perancangan bahasa di Malaysia lah. Kemudian program perancangan bahasa di Maktab Perguruan Bahasa yang melatih guru bahasa Melayu, yang institusi yang tertinggi dari segi pendidikan ni ialah di universiti lah, ya. Khususnya UPSI, adanya Fakulti Bahasa, ya. Kemudian adanya Pusat Bahasa, ya. Begitu juga di institusi pendidikan tinggi lain, ya, institusi awam di Malaysia ni, ya. Okey. Seterusnya program perancangan bahasa melalui Badan Bahasa, ya. Badan Bahasa Kebangsaan seperti wujudnya Jawatan Kuasa Tetap Bahasa Melayu, atau akronimnya JKTBM, ya. Badan Bahasa Antarabangsa seperti Majlis Bahasa Indonesia Malaysia yang ditubuhkan pada 1972, atau MBIM, ya. Majlis Bahasa Brunei Indonesia Malaysia MABIM pada tahun 1985. Okey. Program perancangan bahasa secara individu pun ada, ya, yang dipelopori oleh Zakbar lah. Zakbar ni terkenal dengan gelaran pendita, ya. Pendita. Zakbar menyusun Daftar Ejaan Melayu Jawi ya, Rumi, pada tahun 1998 lagi. Kemudian beliau mengarang menerbitkan pelita bahasa, ya, mula pada 1940 sebanyak 3 jilid, ya. Pelita bahasa 1, pelita bahasa 2, pelita bahasa 3.
Kemudian beliau juga menulis dan menerbitkan buku Ilmu Mengarang Melayu pada tahun 1952. Selain Zaba, tokoh-tokoh lain seperti Datuk Haji Muhammad Said Sulaiman yang menyusun panduan ejaan PBMPB Johor kemudian menulis jalan bahasa, jalan bahasa sinonim dengan tata bahasa Melayu lah. Kemudian penokok dan penambah ataupun imbuhan dalam bahasa Melayu. Kemudian peribahasa Melayu juga kamus yang pada masa itu menggunakan istilah buku katan Melayu. Okey. Zaba ni terkenal sebagai pendeta beliau pendeta kerana cendekiawan intelektual Melayu yang pertama lah sejak 1938 beliau sudah menerbitkan Daftar Ejaan Melayu Jawi Rumi. Pada tahun 90 beliau menerbitkan Pelita Bahasa Melayu sebanyak 3 jilid dan pada tahun 92 menerbitkan buku Ilmu Mengarang Melayu. Baik. Kemudian bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan peranan bahasa rasmi itu sebagai komunikasi dalam dokumen dalam majlis-majlis rasmi dalam dokumen rasmi kerajaan seperti pelaporan Dewan Rakyat, Dewan Negara pelaporan Dewan Undangan Negeri atau DUN Baik, dasar bahasa pula langkah-langkah yang perlu dijalankan di bawah dasar bahasa ni ialah tentang pembinaan kosakata pengekodan bahasa, pemilihan bahasa seperti mana yang kita dah nyatakan bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa kebangsaan kerana dilihat dari segi sejarahnya. Asal usul bahasa Melayu kaitkan dengan bangsa Melayu yang menjadi penduduk asal atau pribumi di negara inilah, iaitu Malaysia Kemudian kita lihat dari segi populasi penduduk iaitu orang Melayu dan bumi merupakan penduduk paling ramai lah iaitu 69.4% begitu. 69.4% Melayu bumi. Kemudian populasi orang atau bangsa Cina pula 23%. Kemudian bahasa kaum India atau bangsa India sebanyak 7% saja dan lain-lain kaum lah 1% saja daripada jumlah penduduk Malaysia ni sebanyak 32 juta Okey. Sementara dari segi korpus bahasa pula, korpus bahasa mengikut DBP ni DBP telah menghasilkan korpus bahasa seperti Pedoman Umum Ejaan Bahasa Melayu, Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu, Panduan Penyusunan Kamus Istilah, Panduan Ejaan Jawi yang disempurnakan, Pedoman Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu, Daftar Ejaan Rumi Bahasa Malaysia atau Bahasa Melayu. Kenapa disebut Bahasa Melayu? Sebab dalam perlembagaan hanya tertera Malay language Malay language, terjemah langsungnya bahasa Melayu lah. Kemudian Daftar Ejaan Rumi Jawi. Ini semua korpus bahasa korpus bahasa yang peranan utamanya DBP lah DBP. Kemudian korpus bahasa juga yang dia dihasilkan oleh DBP, Daftar Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu. Tadi pedoman umum, ini daftar umum sebutan baku bahasa Melayu. Kemudian tata bahasa dewan yang digunakan sepenuhnya oleh guru-guru yang mengajar di sekolah. Kemudian kamus dewi bahasa dan pelbagai terbitan lagi korpus bahasa. Okey. Kemudian di bawah korpus bahasa Melayu ni juga sistem ejaan dalam bahasa Melayu. Sistem ejaan Jawi yang pernah dipakai dalam sejarah bahasa Melayu seperti
ejaan Jawi Rumi, ejaan Jawi tua, ejaan ejaan Rumi Raja Ali Haji, sistem ejaan Paba Min Paba Johor, ejaan sistem ejaan Jawi, sistem ejaan Dian, sistem ejaan Jawi Convention Terengganu. Kemudian sistem ejaan Jawi yang disempurnakan. Itu variasi sistem ejaan Jawi. Sementara variasi sistem ejaan Rumi pula, seperti ejaan Rumi Wilkinson, ejaan Rumi Masden, ejaan Rumi Thomas Brory, ejaan Rumi Pigita, Pigafetta, ejaan Rumi Pigafetta, ejaan Fajar Asia, ejaan Malindo, ejaan mengikut universiti iaitu UKM, UPM pun ada sistem ejaan Rumi yang tersendiri. Seterusnya Zabah lah, Zabah ni menghasilkan sistem ejaan yang namanya sistem ejaan sekolah Zabah. Okey. Baik. Kemudian kita lihat pula dari segi badan-badan bahasa di Malaysia ni, badan-badan bahasa ni badan yang merancang pembinaan dan pengembangan bahasa Melayu lah. Khususnya DBP lah, Dewan Bahasa dan Pustaka. Selain dari DBP sebagai induk yang merancang dan pengembangan bahasa, ada juga Pusat Bahasa, kemudian unit bahasa, seterusnya maktab bahasa Melayu atau maktab perguruan, maktab khusus pengajian Melayu, kemudian ada juga pusat perkembangan kurikulum, yang merancang dalam bahasa Melayu ni, Jadi kita melihat pada perancangan bahasa ni tiga komponen utama saja, iaitu perancangan perancangan statistik, perancangan status bahasa, perancangan logistik dan perancangan korpus. Tiga komponen saja. Tapi daripada tiga komponen tu kita lihat kemajuan dan pencapaian sesuatu bahasa, khususnya bahasa Melayu lah. Selain itu, pertubuhan bahasa juga main peranan untuk program dan aktiviti bahasa Melayu. Contoh pertubuhan seperti GAPENA, Gabungan Penulis Nasional, PENA, Penulis Nasional, dan badan-badan pertubuhan bahasa peringkat negeri, dan sebagainya. Jadi saya kira itu saja yang saya nak sampaikan tentang perancangan bahasa, khususnya bahasa Melayu di Malaysia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.